Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Ali Imran ayat 77. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat lepas. Itu ayat 75 dan 76. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ahlil kitab man in ta'manhu biqintarin yu'addihi ilaik wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaik illa ma dumta alayhi qa'ima dhalika biannahum qalu laysa alayna fil ummiyina sabil wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhib wa hum ya'lamun. Ayat 76. Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Jadi pengajaran daripada dua ayat sekaligus. Pengajaran pertama, sebagaimana ahli kitab terbahagi kepada dua, iaitu mukmin dan kafir. Mereka juga terbahagi kepada dua, iaitu yang amanah dan yang khianat. Yang amanah dan yang khianat. Yang kedua, ada di kalangan ahli kitab seperti orang Yahudi yang amanah dan boleh dipercayai, sebagaimana Rasulullah SAW pernah menggadaikan perisainya kepada orang Yahudi. Dan ada orang Yahudi yang khianat, walaupun dalam perkara yang paling kecil. Yang ketiga, wajib ke atas setiap orang yang beriman berhati-hati terhadap ahli kitab, kerana secara umum mereka adalah pengkhianat. Yang sentiasa berusaha untuk menghancurkan Islam dan menjatuhkan negara Islam. Sebab itu ada satu kisah yang sahih ketika zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu
Ketika itu Abu Musa al-Asy'ari menjadi salah seorang gubernur di zaman Umar. Jadi satu masa Abu Musa menulis surat kepada Umar Ibn Khattab, memberitahu dia ada seorang lelaki Nasrani yang mahir dalam bidang penulisan dan hisab. Jadi kata Abu Musa, aku nak menjadikan orang Nasrani ini sebagai pegawai di Baitul Mal. Maka Umar menjawab, la taj'alhu, jangan ambil dia. Kemudian Umar beritahu sebab bagaimana kamu memberi amanah kepada orang yang mengkhianatkan Allah dan Rasul. Kemudian Abu Musa Asy'ari tak puas hati. Dia tulis surat kali kedua kepada Umar. Dia kata, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, lelaki ni jayid, bagus, dan kami sangat berhajat pada dia. Maka Umar menjawab sekali lagi, min Abdullah Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab, daripada hamba Allah Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab, Assalamualaikum. Mata Nasrani, wassalam. Habis. 2 patah aja. Kata Umar, jawapan kali kedua kepada Abu Musa, mata an-Nasraniyu, orang Nasrani telah mati, wassalamualaikum. Habis. Boleh faham? Nasrani hidup lagi. Umar nak beritahu, anggaplah orang Nasrani telah mati, jangan cakap lagi. Jadi bila mati, takkanlah kamu nak hidupkan dia demi untuk menjadi pegawai kepada kerajaan ataupun Baitul Mal. Anggap dia telah mati. Menunjukkan apa tu? Umar sangat berhati-hati kepada ahli kitab, khususnya dalam urusan kerajaan. Tapi sekarang banyak tak negara Islam bekerjasama dengan ahli kitab? Banyak kan? Sebab mereka tu bukan Umar Ibn Khattab. Okey, pengajaran yang keempat. Ahli kitab selalu berbangga dengan diri mereka dan pegangan mereka, dan suka menghina selain daripada mereka. Yang kelima, sesiapa yang suka berbangga dengan diri atau bangsanya sendiri dan suka merendahkan orang lain, mereka menyerupai Yahudi dan Nasara. Yang kelima, yang keenam, ahli kitab bukan setakat zalim dan melampau, tetapi lebih dari itu mereka menganggap apa yang mereka pegang adalah daripada Allah, walaupun ia adalah dusta. Yang ketujuh, sesiapa yang bercakap atau memberi fatwa tanpa ilmu, dia telah mengada-ngadakan pendustaan kepada Allah. Dan dia menyerupai Yahudi dan Nasara.
Yang ketujuh. Yang ke-8. Sesiapa yang mereka-reka pendustaan ke atas Allah dalam keadaan dia tahu bahawa itu adalah dusta, dosanya adalah lebih besar daripada mereka yang tidak berilmu. Yang ke-9, Allah memuji orang-orang yang menepati janji. Allah memuji orang-orang yang menepati janji, sama ada janjinya dengan Allah atau dengan manusia. Dan ia adalah sebab untuk mendapat cinta Allah. Yang ke-10, takwa kepada Allah sebab utama untuk mendapat cinta Allah. Okey, dah. Bisa. Kita sambung tadabbur ayat seterusnya. Okey, ayat seterusnya masih lagi berlega sekitar ahli kitab, sikap-sikap ahli kitab terhadap Islam dan khususnya terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah membongkarkan tentang sikap orang Yahudi dalam ayat seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna sesungguhnya allazina, orang-orang yang yashtaruna apa mana? Mereka menjual beli. Di dalam Al-Quran ada yashtaruna, ada yashruna. Kalau yashruna tanpa tak, makna dia yabi'una, menjual. Kalau yashtaruna ada tak, makna dia membeli. Jadi Allah beritahu sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasara mereka membeli. Bi'ahdillah, dengan ahdillah makna janji Allah. Janji Allah ni ada dua. Pertama, mereka melanggar perjanjian mereka dengan Allah. Yang kedua, mereka juga melanggar perjanjian mereka dengan manusia. Yang sebenar juga Allah perintah supaya aufu bil uhud. Allah perintah supaya semua manusia menunaikan janji sesama manusia. Jadi dua-dua sebenar adalah daripada perintah Allah.
wa aimanihim, dan sumpah mereka. Aiman daripada perkataan apa? Yamin. Kalau satu yaminun, kalau mufradnya yamin, kalau jamak aiman. Yamin makna kanan, tapi diterjemah sumpah. Jadi apa kaitannya sumpah dengan kanan? Dia bisa orang sumpah ni orang yang kuat ke orang yang lemah? Orang yang suka bersumpah wallahi, biasa orang lemah ke orang kuat? Lemah. Bila dia lemah, dia perlu pada kekuatan. Apa dia kekuatan dia? Sumpah. Jadi sumpah tu seolah kekuatan baginya. Antara tangan kanan dengan kiri, mana lebih kuat? Kanan kan? Jadi dengan tangan kanan, iaitu dengan sumpah, memberi kekuatan kepada orang yang lemah. Sebab tu sumpah dipanggil yamin. Okey, mereka membeli janji-janji Allah dan sumpah-sumpah mereka. Apa yang mereka beli? Samanan qalila. Saman harga ataupun nilai. Qalila yang sedikit. Okey, apa maksud ni? Mereka membeli janji Allah. Bila membeli, dia ada pertukaran, kan? Pertukaran apa? Barang. Kalau kita beli kereta, kita dapat kereta, penjual dapat duit. Mesti ada pertukaran barang. Okey, apa dia pertukaran ni? Orang Yahudi, dia beli apa ni? Apa yang dia dapat? Allah tak sebut pun dunia. Allah kata apa ni? Kenapa dunia, tapi Allah guna perkataan samanan qalila? Apa dia? Nilai dunia. Okey, yang Allah kata dunia ni kecil ataupun sedikit, apa dunia apa tu? Tanah ke, kereta ke, jawatan ke? Apa dia kekayaan? Berapa juta, berapa bilion? Semua dunia. Dunia semua tu zaman kita ke ataupun daripada zaman Nabi Adam? Semua sekali. Kata Ibn Abbas, samanan qalila ialah ad-dunya bihazafiriha. Dunia dan seluruh isinya. Daripada mula dicipta sampai kiamat. Semua sekali tu kalau kita nilai lah, berapa bilion? Siapa ada pengalaman jual broker tanah? Agak-agak berapa bilion? Bukan dunia zaman kita saja, bukan tanah saja, dunia seluruhnya dan segala isinya. Semua tu Allah kata samanan qalilah. Bukan 1 juta, bukan 1 bilion, bukan Malaysia saja, semua sekali. Hanyalah harga yang sedikit. Apa yang Allah nak bagi tahu bila Allah guna istilah samanan qalilah? Apa yang Allah nak bagi tahu? Kenapa Allah sebut samanan qalilah? Dia akan menjadi nilai yang terlalu kecil bila dibanding dengan akhirat. Sebab akhirat ni tak boleh dibandingkan. Sebab apa? Sebab dia kekal. Benda yang kekal boleh dibanding tak dengan benda yang walaupun hebat, walaupun besar, tapi akhirnya binasa? Boleh dibanding tak? Tak boleh banding. Boleh faham? Sebab itulah Nabi sebut dalam satu hadis sahih, la mawdi'u sauti ahadikum fil jannah khairu minad dunya wa ma fiha. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Nabi kata tempat letak cemeti. Cemeti tahu? Cemeti tak tahu? Untuk pukul apa?
Kuda. Sebab dia tak tahu, sebab tak pernah ada kuda kan. Bukan kuda, bukan cemeti, tempat sangkut cemeti tu. Nabi kata apa? Tempat sangkut cemeti seseorang kamu di syurga, nilai tempat sangkut tu saja lebih baik daripada dunia dan segala isi. Bukan cemeti, bukan kuda, bukan istana, bukan pokok, bukan bidadari. Boleh? Tapi bila kita dapat dunia, kita rasa tak dunia tu samanan qalila? Rasa tak? Orang bagi 10,000, tak naklah samanan qalila. Okey. Bila orang nak bagi Quran, ni baru apa ni? Samanan kathira. Ada tak perasaan tu dalam diri kita? Pernah tak? Dapat duit banyak je, sedih je. Sebab apa? Allah cakap samanan qalila. Ada pernah rasa tu? Tak ada perasaan tu? Tak ada? Ataupun dapat tu rasa kenapa sikit, sebab tu ada lagi. Tengok Allah nak didik orang yang beriman. Dunia ni benda yang terlalu kecil. Kenapa kamu habiskan masa habis-habisan untuk berebut benda yang kecil? Ada satu hadis, Nabi kata kain tudung bidadari di syurga, kalau satu kain tudung bidadari di syurga tercampak kat dunia, apa berlaku? Satu helai kain tudung, bukan bidadari lagi ni, kain tudung je. Apa jadi? Akan menerangi satu dunia. Satu dunia terang dengan sebab apa? Kain tudung. Cuba bayangkan kalau bidadari tercampak kat dunia. Bodoh tak orang kerja dunia pagi, petang, siang, malam kan? Bodoh tak? Antaranya siapa? Betul. Sebab itulah Nabi bila diberi pilihan nak menjadi Nabi yang bersifat raja, ada istana macam Nabi Sulaiman, ataupun Nabi yang bersifat hamba, Nabi Muhammad pilih yang mana? Hamba. Sebab Nabi tahu nilai, dan Allah bagi kepada Nabi apa dia? Walal akhiratu, ini khas untuk Nabi. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Surah apa ni? Surah Wadduha. Cuba terjemah. Walal akhirah, pastilah akhirat, khairun, lebih baik, laka, untuk engkau, minal ula, daripada Allah yang cakap pada Nabi akhirat pasti lebih baik. Jadi bila orang nak bagi dunia pada Nabi, Nabi tak pandang langsung. Sebab Allah dia cakap akhirat lebih baik, kenapa nak rebut yang kurang baik? Sebab tu Nabi bila tengok dunia, ada satu doa ataupun zikir Nabi baca. Kita bila tengok dunia tertarik tak? Pernah tak tengok dunia benci je? Pernah? Tengok kereta mewah benci je, meluak je? Ada? Tertarik kan? Tengok perempuan lagi meluak kan? Tengok banglo besar, geramnya. Bukan geram nak masuk, geram nak. Okey. Bila tengok dunia tertarik. Sebab apa? Allah menjadikan dunia cantik, menarik. Dunia ni sebenarnya tak ada nilai, samanan qalila. Tapi kenapa Allah bagi tertarik? Cantik, indah, menawan. Kenapa? Sebagai ujian lah. Kalau Allah jadikan dunia sebagai ujian, tapi rupa dia huduh, busuk, patut tak jadi ujian? Tak. Nak ujian mesti ada tarikan. Jadi Allah balutkan dengan benda yang cantik. Okey, apa zikir tu? Bila Nabi tengok dunia dan ada rasa tertarik, Nabi baca zikir ni. Tak, bukan. Itu ayat Quran. Tak baca kan? Sebab tu tertarik sentiasa. Allahumma la insya illa insyal akhirah.
Boleh baca. Allahumma la 'isha illa 'ishatal akhirah, illa 'ishatal akhirah. Apa maksud dia? Ya Allah, la 'isha, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Kehidupan yang sebenar ialah akhirat. Dunia hanya bukan kehidupan. Kehidupan di mana apa? Kita kekal, kita sentiasa berhad, kita sentiasa bahagia. Itu kehidupan. Betul? Sebab tu bila orang masuk neraka, Allah kata apa? Apa dah? Tak. Bila mereka masuk neraka Jahannam, Allah kata apa? Mereka tidak hidup dan tidak mati. La yamutu fiha, la yamutu fiha wala yahya. Bila masuk neraka Jahannam, Allah kata apa? La yamut, mereka tak mati dalam neraka, dan mereka juga tidak hidup. Macam mana tu tak hidup dan tak mati? Kita faham ahli neraka tak mati, betul? Bukan tak hidup. Sebab bila masuk neraka, nak kata hidup tak hidup sebab kena bakar 24 jam. Makan pula daripada zakum, air nanah, kan? Nak kata mati, tak mati juga. Ini bukan kehidupan, sebab hidup dalam terseksa. Sama juga kehidupan dunia. Penat, letih kan, seronok sekejap je. Ada tak orang seronok 1 minggu 7 hari 7 malam? Ada? Ada? Tak ada. 1 hari pagi sampai malam seronok je, dah ada? Tak ada. Kadang-kadang pagi dah pening kepala jalan jam, kan? Jadi Nabi baca ni, bila tengok dunia dan tertarik, Nabi baca Allahumma la 'isha illa 'ishatil akhirah. Tidak ada kehidupan yang sebenar kecuali kehidupan akhirat. Okey. Benda yang dibeli oleh orang ahli kitab ialah dunia, tapi Allah sebut samanan qalila. Okey. Yang dia jual apa dia? Bila dia nak beli dunia, dia kena bayar. Apa bayarannya? Janji Allah. Apa janji Allah pada ahli kitab? Iaitu antaranya Allah bagi kitab pada mereka, Allah bagi ilmu pada mereka. Itu perjanjian. Apa kewajipan mereka terhadap kitab ni ataupun ilmu? Apa kewajipannya? Beriman, beramal dan sampaikan. Tapi mereka tak sampaikan. Ada yang mereka ubah, ada yang mereka sembunyikan. Itu mereka jual. Sebab apa? Untuk dapat pangkat kedudukan dunia. Sebab tu Allah melaknat sesiapa yang ada ilmu tapi tak sampaikan. Antara mereka yang dilaknat ialah Yahudi, sebab mereka sembunyikan ilmu. Itu makna menjual janji Allah. Cuba buka surah Al-Baqarah ayat 159 ke? Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat wal huda min ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitab. Ulaika yal'anuhumullah Ini antara bentuk mereka menjual janji Allah, iaitu mereka sembunyikan ilmu ataupun tidak menyampaikan. Allah kata apa? Innal lazina, sesungguhnya orang-orang yang yaktumuna, mereka sembunyikan. Sembunyikan apa ni? Ma anzalna, apa yang telah kami turunkan. Apa yang Allah turunkan? Dari keterangan-keterangan Tuhan, wal huda, dan petunjuk. Apa tu? Quran dan Sunnah. Tapi Allah tak sebut Quran, Allah sebut bayinat.
Apa yang Allah nak beritahu? Quran tu jelas. Siapa yang kata Quran tak jelas, bukan masalah Quran, masalah dia. Dan yang kedua, Quran bersifat apa dia? Petunjuk, memandu kamu, bukan untuk digunakan untuk merawat ke, halau jin ke. Min ba'dima, dan dari selepas kami terangkannya. Tapi dia sembunyi. Benda dah jelas, dah sampai, tapi dia sembunyikan. Fil kitab, dalam kitab. Maka Allah kata apa? Ulaika, mereka itulah yang dilaknat oleh Allah. Kemudian sebenarnya kalau Allah saja melaknat dah cukup kan? Tapi Allah begitu lagi. Sebenarnya bukan Allah saja yang melaknat. Bahkan wa yal'anuhumul la'inun. La'inun siapa? Dilaknat oleh para pelaknat. Allah tak sebut siapa. Bila tak sebut, makna masuk siapa tu? Manusia masuk tak? Jin masuk tak? Malaikat masuk tak? Semua sekali. Apa dosa dia sampai dilaknat ni? Dia rasuah? Bukan. Dia berzina? Bukan. Apa dosa dia? Belajar duduk kat rumah, tak keluar berdakwah pun. Masuk tak? Masuk kan? Jadi ini bukan untuk ahli kitab Yahudi dan Nasara saja, tapi termasuk ahli kitab Al-Quran. Siapa yang belajar kemudian tak sampaikan. Kata Syekh Saleh Utsaimin, maksud sembunyikan ada dua bentuk. Maksud sembunyi ada dua bentuk. Pertama, orang tanya dia masalah agama dan dia tahu dan dia ada dalil, tapi dia tak jawab, dilaknat. Malaslah nak jawab, kelas malah pergi betul tanya orang kan? Yang kedua, bentuk kedua menyembunyikan ilmu ialah dia tengok kemungkaran, dia tahu benda itu salah, dia tahu ada dalil, dia diam, termasuk dilaknat. Ramai tak orang sedar dosa ni? Tak ramai kan? Dia sembunyikan apa yang Allah turunkan. Kalau dia sembunyikan apa yang ulama cakap, berdosa tak? Tak. Ramai orang cakap, kalau mengajar agama kan, ramai orang cerita pasal guru dia, pasal pendapat guru dia, pasal mimpi dia. Kamu nak cerita-ceritalah. Kalau tak cerita pun tak kena laknat. Tapi kalau kamu tak cerita Quran, tak cerita hadis, kamu akan dilaknat. Boleh faham? Lepas tu bila orang jahil bercakap, dia marah, dia kutuk pula orang jahil tu. Apa cakap hadis palsu? Yang kamu ada Quran, kamu hadis, ada hadis sah, pergilah cakap. Jangan duduk dalam bilik je, dalam kelas. Betul? Kita sendiri tak keluar, duduk dalam kelas. Lepas tu bila orang jahil bercakap, kita marah, kita kutuk. Pergilah keluar. Okey. Sumpah pula macam mana ni? Sumpah, iaitu digunakan dengan sumpah untuk apa? Sama ada untuk menutupi kebenaran ataupun untuk mengambil hak orang. Ini hak orang tu, dia kata ini adalah hak saya. Caranya apa? Dia bersumpah, wallahi, maka dapatlah samanan qalila. Ada seorang sahabat, nama dia As-Sa'b bin Al-Qais. Dia ada kerjasama, dia orang Madinah, orang Ansar. Dia ada kerjasama dengan orang Yahudi. Jadi satu masa orang Yahudi mendakwa yang dia miliki itu adalah dia punya. Maka As-Sa'b bin Al-Qais mengadu kepada Nabi. Dia kata itu adalah hak saya, tapi Yahudi mengaku hak dia. Nabi kata, kamu ada bukti tak? Tak ada bukti. Maka Nabi suruh orang Yahudi bersumpah. Maka As-Sa'b berkata, kalau engkau suruh dia bersumpah, dia akan bersumpah. Orang Yahudi ni bersumpah tu macam minum air sejuk je. Dan kalau dia bersumpah, tanah saya jadi hak dia, hak saya jadi hak dia kan? Lepas tu turun ayat ni. Maknanya dia menjual apa dia? Sumpah untuk dapat samanan qalila, untuk dapat hak orang. Sekarang banyak kan guna style macam ni kan? Dia tak ada bukti, kawan tu pula
pemilik dia pun tak ada bukti, ada guna apa? Sumpah. Wallahi wabillahi, itu saya punya. Okey. Ini juga termasuklah orang yang khususnya kepada orang berilmu lah. Banyak orang yang berilmu tak bercakap benda yang benar. Betul? Sebab apa? Nak dapat jawatan kan, ataupun nak naik pangkat. Yang bercakap orang jaya, orang berilmu tak cakap. Kenapa? Kalau cakap tapi Allah kata samanan qalila. Dia kata apa? Bukan samanan qalila, ini jawatan mufti. Bolehkah? Kemudian Allah kata orang-orang macam ni ulaika, mereka ini la khalaqa, tidak ada khalaqa nasib ataupun bahagian. Jadi orang yang menjual, saya nak tanya, kenapa Allah guna perkataan menjual Sebenarnya orang Yahudi adakah dia menjual agama? Okey, siapa nak beli agama? Saya jual 30 ringgit sekilo, ada? Tak ada. Ataupun jual sumpah, saya nak jual sumpah saya dengan 30 ringgit, tak ada. Kalau tak ada, kenapa Allah guna perkataan yashtaruna? Dia dari segi bahasa dipanggil balaghah al-Quran. Allah nak beritahu orang Yahudi ni, bila membeli tu guna perkataan membeli menunjukkan apa? Satu, pilihan dia. Ada tak orang beli bukan pilihan dia? Saya pergi kedai, tiba-tiba saya terbeli benda ni. Tak ada. Jadi Allah nak beritahu ini pilihan mereka setelah mereka tahu dan sedar kebenaran, bukan ditakdirkan oleh Allah. Yang kedua, Allah nak beritahu orang biasa menjual ataupun membeli, dia akan beli barang yang barang yang lebih besar manfaat daripada duit yang dia bayar. Betul kan? Kalau kita beli telefon harga 2,000 dengan telefon tu, mana lebih besar manfaat kepada kita? Telefon. Sebab tu kita beli telefon, betul? Tapi ada tak orang beli harga telefon 2,000, tapi telefon tu model lama yang berat setengah kilo tu kan, line pun tak clear, tekan je tercabut kan, harga dia 2,000. Kalau ada orang beli telefon macam tu dengan harga 2,000, kita kata apa? Pembeli tu adalah memang paling-paling bodoh, bayar mahal barang. Dan Allah nak bagi tu, inilah jual beli yang paling-paling bodoh. Sebab apa? Sebab dia jual agama untuk dapat dunia, dan akhirnya dia akan dapat akibat 5 balasan. 5 balasan. Pertama, di akhirat besok dia tak akan dapat apa-apa. La khalaqa, makna satu sen pahala pun tak dapat. Yang kedua, fil akhirah, di akhirat. Kenapa Allah sebut mereka tak dapat apa-apa di akhirat? Kenapa Allah tak sebut tak dapat juga di dunia? Lahum la khalaqa lahum fid dunya wal akhirah. Kenapa tak sebut dunia? Sebab dunia Allah tak nafikan, sebab mereka dapat dunia, betul. Tapi Allah kata samanan. Ada orang yang menipu jadi ulama besar, jawatan besar, mereka dapat. Satu. Yang kedua, Allah tak beritahu yang kat dunia, sebab dunia dapat macam mana pun samanan qalila, tak ada nilai pun. Yang betul-betul rugi bila tak dapat di akhirat. Okey, balasan kedua, wala yukallimuhumullah, dan dia iaitu Allah tidak berbicara dengan mereka. Allah tak bercakap. Sebenarnya Allah nak beritahu ini balasan. Balasan siapa ni? Yang menjual agama untuk dapat dunia kan? Kalau tak dapat apa-apa di akhirat, pahala okeylah, kita faham. Tapi Allah tak bercakap. Adakah Allah tak bercakap itu bentuk azab? Sakit ke? Sakit ke? Sakit ke?
Allah tak bercakap je, tak pukul pun. Adakah bentuk azab? Azab apa tu? Mental. Kita kalau suami kita tak cakap 3 hari, bagi salam tak jawab, sakit hati tak? Kecil hati tak? Apa hal suami aku ni? Apa salah aku kan? Betul, itu baru suami. Kalau bapak kita tak bercakap dengan kita, rasa pelik kan? Bos kita tak bercakap. Ini siapa tak bercakap ni? Tuhan. Sebenar azab mental. Yang ketiga, Allah tidak bercakap dengan mereka. Ini bukan dia ni. Dan tidak Allah bercakap dengan mereka. Bentuk azab yang ketiga, wala yanzuru ilaihim. Dan dia iaitu Allah tidak melihat kepada mereka. Okey, Allah tidak melihat bentuk azab tak? Azab tak? Azab ke? Kita kalau suami kita tak tengok kita kan, kita ada kisah? Ada kisah tak? Kalau kita jenis tak sayang pada suami, abang bukan setakat tak tengok, tak balik pun okey. Tapi kalau kita sayang suami kita memang baik sangat, tiba-tiba tak tengok muka kita, balik terus masuk dapur kan, balik turun naik atas, kita kata kecil hati. Ataupun kita pergi office, bos kita tak tengok pun muka kita kan? Ini Allah yang tak melihat. Ini adalah bentuk azab. Dan kita tahu tak, bila Allah tak melihat kita, bila Allah tak melihat orang tu boleh tak melihat Allah? Tak. Dan kita tahu tak, nikmat yang paling besar di syurga apa dia? Melihat wajah Allah. Nikmat paling besar. Jadi kita kalau diberi pilihan melihat wajah Allah dengan masuk syurga, kita pilih yang mana? Betul? Walaupun di luar syurga. Kita kalau diberi pilihan, tengok muka kekasih, tapi duduk tengah panas 1 jam berdiri, dengan duduk dalam rumah mewah tapi tak boleh tengok muka kekasih, kita pilih yang mana? Memang tak cinta. Allah tidak melihat kepada mereka hari kiamat. Tiga. Yang keempat, wala yuzakkihim, dan dia tidak, apa mana maksud mensucikan mereka? Apa maksud dia? Mengampunkan dosa, tidak meninggikan darjah mereka, kedudukan mereka. Sebab syarat nak masuk syurga ialah diampunkan dosa. Allah tidak akan mensucikan mereka. Dan kemuncaknya yang kelima, walahum, dan bagi mereka azab yang pedih. Okey, jadi berhati-hatilah, khususnya kepada siapa ni yang melanggar perjanjian ni, kepada siapa? Orang yang berilmu. Sebab dia langgar perjanjian, salah satunya sembunyikan ilmu. Jadi syarat dia kena ada ilmu lah. Kalau orang jahil ni mungkin selamatlah sikit kan, dalam bab tu. Kalau bab lain tak selamat. Berapa bentuk azab dia? Satu, tidak ada apa-apa kebaikan padanya di akhirat. Yang kedua, Allah tidak bercakap. Yang ketiga, Allah tidak memandangnya. Yang keempat, Allah tidak mensucikan mereka. Dan yang kelima, bagi mereka azab yang pedih. Okey, wa inna minhum, dan sesungguhnya minhum, dari mereka itu, makna sebahagian, bukan semua. La fariqan, pasti ada fariqan, sekumpulan. Yalwuna, apa makna yalwu? Al-lawu
al-lafu. Al-lafu ni makna memutar, memusing, membelik. Jadi Allah sebut lagi sifat buruk orang ahli kitab, iaitu ada sebahagian mereka yalwuna, mereka al-sinah tu lidah. Kalau jamak plural al-sinah, kalau satu lisan. Kan dah jadi bahasa Melayu ujian lisan, bahasa Arab tu. Mereka memutar belik alsinatahum, lidah-lidah mereka. Bil kitab, dengan kitab yang diberi kepada mereka. Kemudian apa tujuan ni? Kita tengok dulu apa maksud al-lawu. Al-lawu memutablikkan. Ada pertama al-lawu dari segi al-lafzu, al-lafzi. Yang kedua al-ma'nawi. Pertama al-lawu makna dia memutar dari segi perkataan. Memutarkan dari segi perkataan pun ada dua. Satu, dia buat ayat yang luar daripada kitab, dia baca dan dia mendakwa itu daripada kitab mereka. Faham? Mana ayat tu luar mereka sendiri, kemudian dia beritahu pada orang lain ini adalah ayat-ayat Allah. Itu bentuk yang pertama ni, daripada luar. Yalah, kadang-kadang ini boleh berlaku tak kepada Al-Quran? Boleh berlaku tak? Tak. Kalau perubahan dari segi lafaz tak boleh. Sebab Allah kata apa? Kami dah pelihara Al-Quran. Kalau ada yang tambah surah ke tambah ayat, kita perasan, betul? Walaupun semua ayat kita tak faham sangat pun. Yang kedua, tukar atau belik dari segi lafaz. Ayat yang betul-betul berada kitab Allah, dia ubah. Contoh kalau Al-Quran dia kata apa? Wa kallamallahu Musa taklima. Ini ayat Quran kan? Ini perubahan lafaz dalam bentuk yang kedua, iaitu dia ambil daripada ayat Quran sendiri dan dia ubah. Cuba terjemah ni ayat ni. Wa kallamallahu Musa. Cuba terjemah. Allah telah berbicara dengan Musa. Allah berbicara kepada Musa. Dia tukar apa? Dia tukar baris dia. Ni baris depan kan? Jadi ha. Subhanallah, itu keunikan bahasa Arab. Berubah baris, berubah makna. Kalau wa kallamallahu, Allah yang bercakap dengan Musa. Tapi dia tukar wa kallamallaha Musa. Musa bercakap dengan Allah. Beza tak? Allah bercakap dengan Musa dengan Musa bercakap dengan Allah. Beza. Apa bezanya? Dia nak cakap bahawa Allah tidak berkata-kata dalam berbicara. Habis tu Allah tak boleh. apa dia dapat? Apa Yahudi dapat? Kalau dia kata Allah tak berbicara, sebenarnya berkata Allah tak berbicara ni bukan Yahudi, orang Islam. Yahudi okey. Yahudi okey. Dalam bab ni Yahudi okey. Dia nak tunjukkan kehebatan Musa. Betul, tepat. Bila Allah bercakap dengan Musa, Musa tak hebat sangatlah. Tapi kalau Musa bercakap dengan Allah, nampak kehebatan Musa. Betul kan?
Kalau PM cakap dengan kita, nampak tak hebat PM? Tak hebat, sebab dia memang dah hebat, dia pemimpin. Tapi hebatnya apa dia? Bila kita bercakap, nampak tak hebat kita? Oh, Ustaz Muin boleh bercakap dengan PM. Kalau PM cakap dengan Ustaz Muin, biasa PM selalu bercakap dengan rakyat, betul? Tengok dia nak naikkan Musa, dia tukar apa? Paris. Ni al-lawu dari segi lafzi, dan lafzi itu dia ambil daripada Quran sendiri. Boleh faham? Ada juga yang lafzi dia ambil yang Allah suruh Bani Israel masuk Baitul Maqdis, masuk dalam keadaan tunduk. Yang kedua sebut apa? Hittah, kan? Sebut hittah. Apa makna hittah? Iaitu ampunkan dosa kami. Simple je, tapi dia ubah. Anil lawu dari segi lafzi, dan lafaz tu daripada Quran sendiri. Dia tambah apa? Dia tambah nun. Dia tambah nun. Jadi apa? Hintah apa mana? Bijian gandum. Tambah satu huruf, dilaknat oleh Allah. Kalau tukar mana? Boleh? Okey. Mengubah dari segi makna pula apa dia? Dari segi maknawi. Contoh, ini banyak berlaku pada, bukan Yahudi ni, berlaku pada BM, Bani Melayu, bukan BI. BM bukan bahasa Melayu, Bani Melayu. BI bukan bahasa Inggeris, Bani Israel. Dia ubah apa ni makna? Perkataan dia kekal tapi makna dia ubah. Contoh yang kita bagi sebelum ni kan, contoh la ikraha fid din. Ini bukan Bani Israel ubah ya, BM. Tidak ada paksaan dalam agama. Kan dia ambil ayat Quran tapi dia ubah apa? Makna. Perkataan dia tak ubah, kekal. Ini dia panggil al-lawu dari segi maknawi. Dan ada ulama mengatakan termasuk mengubah makna ialah mengubah ayat-ayat sifat Allah. Kan? Istawa dia ubah, kan? Dikekalkan makna, lafzi dia tak ubah, tapi dia tukar maknawi, makna. Kamu boleh kah? Jadi siapa-siapa yang tukar makna, sifunya siapa? Tak, sifunya Okey, apa tujuan semua ni? Lam, li ni ada dua maksud. Lam, satu li ta'lil, yang kedua lil aqibah. Mereka buat semua ni ubah dari segi lafaz ke makna. Li ta'lil, untuk, makna dia untuk ataupun supaya kamu sangka, kamu sangkanya minal kitab, dari kitab. Dan Allah terus menafikan, Allah sendiri menafikan. Dia kata ini adalah daripada kitab, tapi Allah kata wa ma huwa, dan tidaklah ia dari kitab. Tengok orang Yahudi nak merosakkan akidah orang Islam. Dia guna apa? Dia guna apa? Quran. Dia guna kitab Allah. Pengajarannya apa dia? Pengajarannya. Bukan semua orang faham kitab Allah berniat betul. Kan? Bukan semua orang yang baca Quran, faham Al-Quran, ada ilmu, bukan semua niat yang betul. Ada yang belajar Al-Quran untuk menggunakan Al-Quran untuk menyesatkan orang Islam. Tambah-tambah orang Islam yang jahilkan. Jadi berhati-hati. Walaupun orang tu baca ayat Al-Quran, berhati-hati.
Tok Bomo. Tok Bomo baca pun Tok Bomo tak faham, pesakit pun lagi tak faham kan. Okey, kemudian dia kata apa? Wa yaquluna, dan mereka berkata huwa, ia yang mereka ubah ni, min indillah, dari sisi Allah. Tadi dia kata apa? Yang dia ubah ni daripada kitab Allah. Tak cukup dengan tu, nak tegaskan lagi, kitab Allah ni betul-betul datang daripada Allah, bukan di reka-reka. Maka Allah juga menafikan wa ma huwa, dan tidaklah ia min indillah, dari sisi Allah. Wa yaquluna, dan mereka berkata di sini maksud dia mereka-reka ke atas Allah, al-kazib, pendustaan. Wa hum ya'lamun, sedangkan mereka tahu apa ni? Mereka tahu yang mereka cakap tu benar, bohong, dan yang mereka sembunyi itu adalah benar. Mereka tahu. Allah sebut ni, Allah nak beritahu apa? Dosa mereka lagi besar daripada orang yang menipu dalam keadaan jahil. Di sini juga kata ulama, Allah nak beritahu sifat orang Yahudi suka bercakap tanpa ilmu, tanpa dalil. Kalau dalil pun, semua dalil adalah tipu kan. Sebab itulah ulama sepakat, siapa yang bercakap, siapa yang bagi fatwa tanpa dalil, dia telah melakukan satu dosa besar. Orang tanya je, jawab kan, tapi tak ada dalil, dia telah melakukan dosa besar. Bahkan ulama juga bersepakat, siapa yang bercakap tanpa ilmu dan kebetulan betul dengan yang sebenar, dia tetap berdosa. Faham? Dia bercakap tanpa ilmu, kebetulan betul, tetap berdosa. Dosa apa tu? Tanpa ilmu dah berdosa dah. Ya, walaupun betul. Dosa dia ialah bercakap tanpa ilmu, hukumnya berdosa. Sebab itulah Imam Malik pernah ditanya banyak soalan kan, 40 soalan lah. Dia hanya jawab lebih kurang 4 ataupun 6 soalan saja. Orang yang bertanya datang daripada jauh, tengok-tengok boleh jawab 4-6 soalan daripada 40 soalan. Dia kata kami datang daripada jauh, takkanlah 6 soalan je. Ya, bagi tahu pada orang di sana, Imam Malik tak tahu. Kenapa? Dia tak malu pun, tapi yang dia takut ialah berkata tanpa ilmu, sebab itu adalah dosa. Tapi sekarang ada tak orang terlalu takut nak bercakap sampai tak jawab soalan? Ada. Yang ada ialah mana ada soalan, mana soalan lagi kan? Dan juga yang suka, yang menghasut orang supaya bercakap tanpa ilmu ni siapa? Kerja siapa ni? Syaitan. Ada dalil? Ada dalil? Kalau tak ada dalil, termasuk bercakap tanpa ilmu. Innama, surah Baqarah, innama ya'murukum bil fahsya'i wal munkar, kemudian wa an taqulu, saya tengok ayat berapa ni? Satu 169. Cuba baca.
Innama ya'murukum bis-su'. Bisu. Bisu wal fahsya. Wal fahsya kemudian wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Cuba terjemah. Ini cerita syaitan. Ayat sebelum tu memang cerita pasal syaitan. Kemudian Allah bagi tahu innama. Kerja syaitan ni Allah guna innama. Apa makna innama? Sesungguhnya, hanyalah. Ini kerja syaitan. Jangan tanya syaitan dia tak kerja doktor ke pakar ke, tak ada. Kerja dia ialah ya'murukum, fi'il mudhari', menunjukkan apa? Sentiasa menyuruh kamu. Apa dia? Pertama, su', buat benda jahat. Yang kedua, fahsya, keji. Apa beza? Ini ulama kata su' dosa kecil, fahsya dosa besar. Dan yang ketiga, kerja syaitan menyuruh kamu wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun, supaya kamu bercakap walaupun sikit benda yang kamu tak tahu. Itu adalah arahan syaitan. Macam ada video yang viral kan, dia kata kalau guru saya pergi ke kiri, Nabi pergi ke kanan, saya ikut apa? Guru. Ada dalil? Bukan setakat tak ada dalil, bercanggah dengan dalil. Allah kata apa? Qul in kuntum tuhibbunallah. Allah perintah ikut Nabi. Dia kata ikut guru. Siapa suruh dia ikut guru? Allah ke Rasul? Sebab apa alasan dia? Dia kata sebab guru lebih faham daripada dia. Apa yang maksud Rasulullah? Sebenarnya guru tak faham lah. Sebab tu dia, Nabi pergi ke kanan, dia pergi. Itulah guru tak faham. Simple je kan. Kalau guru faham, Nabi ke kanan lah. Nampak tak? Itu termasuk bercakap tanpa ilmu. Allah kata ikut Nabi, dia kata ikut guru, bercanggah dengan perintah Allah. Okey. Cukup lah? Ada salah seorang ustaz di atas muka bumi ni. Okey, kita baca sikit buku ni, 62 amalan pembuka pintu syurga. Kita masih dalam amalan yang kedua. Amalan pertama, mengucap 2 kalimah syahadat. Amalan kedua, beriman dan istiqamah dalam melaksanakan ketaatan serta menjauhi maksiat. Kita dah baca amalan yang kedua, tapi ada sikit lagi. Muka surat 12. Siapa ada buku boleh buka muka surat 12. Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Maksud dia, sesungguhnya Allah memuji orang-orang yang berkata Rabbunallah. Allah puji. Bila dia kata Rabbunallah, macam saya cerita semalam lah, maknanya dia beriman dengan Allah, dia mentaati, dan apa yang Allah takdirkan dia redha. Ada orang taat pada Allah, solat, puasa, tapi Allah bila Allah bagi musibah dia tak redha. Itu bukan yang berkata Rabbunallah. Semastaqamu, kemudian ada istiqamah, maka apa hasilnya? Kalau ayat semalam Allah kata siapa beriman dan istiqamah, dia apa? Mereka akan sentiasa turun padanya dan memberi berita gembira. Berapa? Apa berita gembira tu? Satu, jangan takut. Yang kedua, jangan sedih. Yang ketiga, kamu ahli syurga.
beriman dan beristiqamah. Ayat malam ni pula, siapa beriman dan siapa istiqamah, Allah kata fala khaufun alaihim, dia tidak ada rasa takut. Yang kedua, wala hum yahzanun, dan mereka tidak sedih. Allah tak sebut di mana ni tak takut dan tak sedih. Mana bila tak sebut semua sekali, dunia dan akhirat. Okey. Jadi kalau kita ada rasa takut, rasa sedih ni, apa sebabnya? Apa puncanya? Sebab tak cukup dos ke apa dah? Sebab apa? Tak beriman ataupun tak istiqamah. Dan beriman tapi tak istiqamah, iman naik turun. Kalau ada dua ni, Allah jamin tidak ada rasa takut dan tidak ada sedih. Kemudian kemuncak Allah kata ulaika ashabul jannah, mereka itu adalah penghuni syurga yang kekal dalamnya, dan sebagai balasan terhadap apa yang mereka lakukan. Surah Al-Ahqaf ayat 46. Dan akhirnya hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannah, setiap umatku, semua umatku akan masuk syurga, illa, ada kecuali, man aba, siapa yang enggan. Aba. Qalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, waman ya'bani, siapa yang enggan ikut kamu sampai dia tak boleh masuk syurga? Nabi pun huraikan, qala man ata'ani dakhal jannah, siapa taat pada aku masuk syurga. Mudah aja, taat masuk syurga. Dan waman asani, siapa yang derhaka pada aku, faqad aba, dia adalah enggan. Bila enggan tu, mana tak akan masuk syurga. Okey, Nabi tak kata siapa taat pada aku dan taat pada guru kamu, tak ada. Taat pada aku je. Dan Nabi tak sebut taat, siapa taat pada aku dan taat pada Abu Bakar. Abu Bakar dengan guru kamu, siapa lebih tinggi? Abu Bakar. Nabi tak bagi syarat taat pada aku dan Abu Bakar, walaupun Abu Bakar orang yang terbaik selepas Nabi pun tak ada. Nabi hanya bagi syarat taat pada aku seorang je. Makna apa? Abu Bakar pun kena taat pada aku, kan? Dan siapa yang derhaka pada aku, dia adalah enggan. Nabi tak kata siapa derhaka pada aku dan derhaka pada sahabat, tak ada. Kalau sahabat pun tak disenaraikan, guru kamu, siapa guru kamu? Okey, hadis sahih riwayat Bukhari. Kita baca satu hadis lagi, ya? Boleh, ya? Amalan yang ketiga, mengerjakan kewajipan-kewajipan dalam Islam. Dalilnya daripada Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, ia menuturkan seseorang yang berasal daripada penduduk Najd dengan rambutnya yang telah beruban datang kepada Nabi, mana dah tua lah, datang kepada Nabi SAW. Nada suaranya yang tinggi nyaring terdengar, namun tidak ada yang faham apa yang diucapkannya, hingga ia mendekati Nabi SAW. Rupanya orang itu bertanya mengenai Islam. Ini kelebihan para sahabat, iaitu suka bertanya, bukan suka bercakap, bukan suka bagi fatwa, suka bertanya. Dia bertanya Rasulullah tentang Islam. Nabi pun jawab, khamsu salawatin fil yaumi wal laylah. Islam ialah salat 5 waktu sehari semalam. Lelaki ni tanya, faqala hal alayya ghairuha, ada tak selain pada salat 5 waktu? Nabi kata, la, tak ada. Illa an tatawwa'a, kecuali kamu salat sunat. Kemudian qala Rasulullah, Nabi pun jawab lagi, Islam ialah wasiyamu Ramadan, puasa bulan Ramadan. Lelaki ni tanya, hal alayya ghairuh, ada tak lagi selain pada puasa Ramadan yang wajib? Nabi kata, la, tak ada. Illa an tatawwa'a, kecuali puasa 6 Syawal, Isnin, Khamis. Wa zakara lahu Rasulullah, kemudian Nabi sebut lagi pasal zakat.
Maka lelaki ni tanya, hal alayya ghairuha, ada tak kewajipan ke atasku selain pada zakat yang wajib tu? Nabi kata, la, tak ada, illa an tatawwa'a, kecuali kamu buat yang sunat, sedekah, infak dan sebagainya. Maka lelaki tu pun fa'adbara ar-rajulu, lelaki tu pun beredar, wa huwa yaqul, sambil dia beredar, sambil dia berkata, wallahi la azidu ala hadza wa la anqus, demi Allah aku tak akan tambah lebih daripada yang wajib dan tak akan kurangkan. Mana dia akan solat 5 waktu sahaja, puasa Ramadan sahaja, dan zakat kalau ada duit. Okey, bila Nabi dengar ada ucap macam tu, Nabi kata apa? Qala Rasulullah, aflaha in sadaqa, dia telah berjaya, telah beruntung sekiranya dia benar dalam ucapannya. Okey, boleh tak? Boleh tak ikut lelaki ni? Solat 5 waktu je, lepas tu puasa bulan Ramadan je, boleh ke? Ha? Tak boleh? Tapi Nabi dah sah ni. Okey, boleh ha? Boleh. Jadi saya nak tanya, nak ikut lelaki ni ke nak ikut Nabi ni? Ha? Nabi salat sunat tak? Ha, jangan salah. Ini ha? Kanan ke kiri tu? Apa dia? Tengah. Ada orang kata, Ustaz, saya nak buat macam ni je. Saya tanya awak nak ikut Nabi ke nak ikut lelaki ni? Lelaki ni Nabi sendiri mengesahkan. Kamu siapa? Tak pernah jumpa Nabi pun. Nabi tak pernah pun mengesahkan kamu. Betul? Dan orang macam Nabi, solat sunat 12 rakaat tak berhenti, solat malam, solat duha kan. Kamu siapa tak nak solat? Abu Bakar pun solat. Semua para sahabat berebut fastabiqul khairat. Tiba-tiba jumpa hadisnya nak ikut lelaki ni. Bukan salah. Nabi kata kalau dia benar, dia berjaya. Apa maksud dia benar? Kalau dia solat, kan solat ada syarat. Dan tujuan solat apa dah? Inna salata tanha. Kalau dia benar, makna solat dia betul-betul boleh mencegah kemungkaran, berjaya. Kalau dia puasa dan puasa dia benar-benar, jadi apa? La'allakum tattaqun. Betul? Kalau puasa dia benar melahirkan dia menjadi orang bertakwa, dia berjaya. Tapi kita puasa betul tak jadi orang bertakwa lepas Ramadan? Kita lepas solat 5 waktu, betul tak solat kita betul-betul mencegah kita daripada kemungkaran? Ha, kalau tak betul, buatlah yang sunat. Kan? Okey. Okey, cukup ah. InsyaAllah kita sambung malam besok. Dan saya nak ulang setiap hari Isnin mulai minggu depan, kelas tadabbur malam kita tukar kepada kelas bahasa Arab. Dan buku bahasa Arab tu saya akan maklumkan. Jadi diharap bersabar, janganlah tanya setiap hari. Kemudian walaupun kita dah buang satu waktu untuk kelas tadabbur, tapi kita masih belajar tadabbur Al-Quran 6 kali seminggu. Masih ada 6 kali 4 malam, 2 siang. 2 siang pagi Isnin dengan pagi Jumaat. Jadi 6 kali tadabbur tu okeylah. Dan kita belajar bahasa Arab pun sebenarnya nak memantapkan tadabbur Al-Quran kita, insya-Allah. Okey, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترقى جنانه وتنال عظيم الأجر والغفران.